Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk kelas 5A dan juga 5 work. Baik, minta maaf. Terlebih dulu juga minta maaf sebab terpaksa ambil cuti kamu. Dan sepatutnya hari ini kamu hari Rabu, hari ini kamu bercuti. Tapi apakan daya, kita dah ketinggalan. Ya, kita dah ketinggalan. Cikgu tengok dalam sekolah-sekolah lain dah, dia orang dah masuk dah tajuk yang kedua ni. Jadi cikgu pun tak nak kamu ketinggalan. Cikgu ambil juga masa kamu, kita tengok PDPR kita pada jam 9 pagi hingga 10 pagi insya-Allah. Baik, untuk hari ini kita akan guna buku ni. Biasalah kita guna kitab kita ni, kita guna buku teks kita ni. Jadi kalau boleh sambil kamu dengar cikgu cakap ni, kamu sediakan buku teks dan kita tengok, kita rujuk di halaman 19 hingga 25. Okey, baik. Mari kita tengok apa tajuk dia. Sebenarnya di muka surat 19 ni hingga 25, apa tajuk dia. Jadi kalau kamu buka buku teks kamu di muka surat 19 ni, di halaman 19 ni, kita dah masuk unit yang kedua. Dan unit kedua ni tajuk dia ialah manusia. Baik, siapa manusia ni? Siapa manusia? Manusia cikgu lah. Kamu pun manusia. Pak kamu, mak kamu, tok kamu, tok nek kamu, manjang kamu, semuanya manusia. Dan mereka ni semuanya manusia. Jadi tajuk ni kita nak tengoklah cerita pasal manusia. Ni tajuk baru. Sebelum ni tahun 5 tak ada pun tajuk manusia ni. Mereka terus tajuk haiwan. Jadi rasa macam tak adil juga. Tengok cerita pasal haiwan, tak tengok cerita manusia. Baik, kita tengok dulu. Dalam muka surat 19 ni, dalam buku kamu ni, dia bagi tahu ni, cuba tengok ada gambar ni. Setiap tajuk ni dia ada gambar dia. Dan gambar dia ni ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar. Baik, cuba tengok ni. Chan dan rakan-rakan sedang bermain di halaman perumahan mereka. Nampak ni, mereka 4 orang bermain apa ni? Tengok dia bawa apa, bola apa ni? Ni bukan bola sepak, ni bola dia bujur. So kalau bola dia bujur, tentulah dia bermain rugby. Dia bermain rugby. Cuba tengok budak ni. Kamu tidak dapat lari daripada saya. Budak ditahan Chan ni. Tiba-tiba kerak. Tengok apa yang berlaku. Chan ni nak mengelak daripada budak baju kuning ni. Dia terlanggar ataupun dia tersepak batang kayu. Aduh, sakitnya. Chan kata. Sebab apa dia sakit? Sebab Chan terjatuh kerana terlanggar akar pokok yang besar. Kemudian dia balik rumah dia bagi tahu mak dia. Kemudian apa mak dia buat? Mak dia bawa Chan ni pergi klinik. Jadi bila sampai di klinik, macam manalah doktor tu nak tengok kaki Chan tu. Jadi doktor ni dia buat imbasan, ataupun kita namakan dia buat X-ray menggunakan sinar X. Kalau X-ray ni dia buat, kita boleh nampak tulang kita tu. Dan bila dah nampak tulang dia tu, kemudian doktor ni kata, jangan risau puan. Imbasan sinar X pada kaki anak puan tidak menunjukkan sebarang kecederaan. Okey, apakah yang dapat kamu lihat pada imbasan sinar X tu? Soalan tanya ni, apa kamu dapat lihat ni? Siapa boleh jawab? Kamu dapat lihat apa ni? Kamu dapat lihat apa ni? Kamu dapat lihat tulang. Dapat tulang. Kemudian tengok lagi dia kata apa ni? Nyatakan kepentingan kepada manusia. Okey, nyatakan kepentingan dia kepada manusia. Baik, untuk kepentingan ni kita akan tengok tajuk di dalam dia tu. Apa pentingnya tulang ni kepada manusia. Alright. Okey, cikgu harap kamu bertenang, rasanya dapat faham kot. Ni situasi ni di mana apa yang kita nak belajar adalah kita akan tengok berkenaan dengan tulang ni. Okey, lebih detail lagi kita teruskan. Padam dulu. Lebih detail lagi kita tengok
Okey, untuk tajuk kedua ni, ni tajuk dia. Kita akan belajar tajuk sistem rangka manusia. Kita akan belajar sistem rangka manusia. Dan standard pembelajarannya adalah 2.1 sampai 2.3, di mana di akhir pembelajaran nanti, di akhir pembelajaran nanti, cikgu nak kamu dapat tahu ataupun kamu dapat faham fungsi rangka utama manusia. Yang kedua, habis kita belajar ni, kamu juga tahu mengenal pasti tulang dan juga kedudukan sendi dalam sistem rangka manusia. Okey, dan yang ketiga, kamu juga kena faham ataupun kamu dapat menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia. Jadi pada hari ini kita belajar, cikgu nak kamu dapat ketiga-tiga benda ni. Yang pertama ni, dapat bagi tahu apa fungsi rangka manusia. Kemudian kamu kenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam sistem rangka manusia. Kemudian kamu dapat juga menyatakan fungsi dalam sistem rangka manusia. Okey, kalau dapat boleh bagi tahu ketiga-tiga benda ni, maksud dia yang cikgu ajak hari ni kamu faham. Kalau sekali lagi kamu tak boleh nyatakan fungsi rangka manusia, maksudnya kamu tak faham lagi. Kamu kena tengok lagi video ni berulang kali lagi. Kamu kena tengok lagi buku teks kamu tu, muka surat 19 sampai muka surat 25. Tapi tak apalah, cikgu buat rakaman ni. Kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang berkali-kali. Ulang tu tengok dalam YouTube lah. Tengok dalam YouTube, tengok berulang kali, insya-Allah kamu akan boleh faham. Jangan risaulah data kamu tu tak habis sebab apa kerajaan bagi 1 gig sehari. Tengoklah ulang-ulang kali. Kalau cemuih tengok muka cikgu tu, tutup muka cikgu tu. Tengok yang nota yang cikgu bagi ni. Okey, baik, cikgu padam dulu. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Baik, ni tajuk dia, sistem rangka manusia dan fungsinya. Baik, tahukah kamu mengapa cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Siapa ni cacing ni tak boleh berdiri tegak macam kita ni? Tak boleh berdiri macam kamu. Tak boleh berdiri macam dengan cikgu sebelah ni. Siapa dia tak boleh berdiri? Jawapan dia kerana cacing tidak dapat berdiri tegak kerana cacing tidak mempunyai tulang seperti manusia. Cacing ni dia tak ada tulang. Cacing dia tak ada tulang. Kalau kamu tangkap cacing, kamu pernah mancing kan? Kamu pernah mancing, kamu nak ambil cacing ni, nak buat umpan dia, nak bobor dekat mata kail tu. Cuba tengok. Kamu boleh, kalau cacing tu panjang, kamu nak potong dia. Kamu boleh koyak macam tu je. Kemudian bobor dekat mata kail tu. Nampak tulang tak? Kan tak nampak tulang kan? Senang je kita nak potong dia. Kita pegang dia pun lembik. Sebab dia tiada tulang. Tetapi kalau kita ni, kalau kamu ni, cikgu nak kepak macam cacing tu boleh lah. Dah tentu tak tak boleh. Pasal apa? Tak boleh pasal kamu ada tulang. Baik, selain daripada cacing, binatang apa lagi yang tidak mempunyai tulang? Bisa tengok lintah. Kamu pernah tengok lintah? Biasa tengok pacat. Tu merupakan binatang yang tidak mempunyai tulang. Sotong ada tulang tau. Tulang dia satu yang sotong tengah-tengah sotong. Jangan kata sotong tak ada tulang. Ular dia ada tulang. Sebab itulah ular senduk dia boleh panggung. Dia panggung pop, dia boleh patuk kamu tu. Pasal apa? Dia pun ada tulang. Dia ada tulang. Kena ular tedung selah tu, kerana dia ada panggung sampai hujung ekor dia tu. Itu sebab dia ada tulang. Cacing mana ada? Mampu nak ambil dia ada panggung, mana ada kan? Dia tak ada, sebab dia tak ada tulang. Baik, cuba tengok cikgu perempuan ni kata apa lagi. Sistem rangka manusia dibina daripada tulang-tulang di dalam badan. Ni cikgu perempuan ni tak tahu nama dia apa ni, tak nampak. Yang cikgu ni nampak lah. Nama cikgu ni cikgu Azri. Cikgu perempuan ni dia tak ada nama. Cikgu tak nampak nama dia. Mungkin Minah kot.
Pinah ke Pi'ah ke, tak tahu nama dia. Dan dia kata apa ni? Ulang balik, dia kata apa? Sistem rangka manusia dibina daripada tulang-tulang di dalam badan. Maksud dia tulang-tulang ni dia berada di dalam badan kamu, dia tak nampak kat luar. Kecuali lah orang tu kurus kering. Kurus kering yang dia buat, ya tu tengok tu dia tulang. Dan kamu kena faham tulang kita ni ada Allah Ta'ala cipta dia special. Dia special. Terutamanya, tadi cikgu akan beritahu lagi tulang dia. Okey, bagaimana rangka utama manusia berfungsi? Kita akan tengok lagi. Kita cuba padam dulu. Okey, kita tengok ke surat seterusnya. Okey, ini adalah sistem rangka manusia yang ada pada badan cikgu, yang ada pada badan kamu, yang ada pada mak ayah kamu, cukup besar, semuanya ada sistemnya. Kita tengok yang pertama ni, yang ni adalah di kepala ni, nama dia apa ni? Nama dia tengkorak. Okey, kemudian yang berada di bahagian badan ni, nama dia ialah tulang. Tulang apa kelas? Tulang rusuk. Kemudian yang ni tulang belakang. Kemudian dekat tangan tentulah nama dia tulang tangan. Di kaki nama dia tulang kaki. Jadi kesemua ni, yang pertama ni 1, 2, 3, 4, 5. Kelima-lima ni dia termasuk dalam sistem rangka manusia. Dia termasuk dalam sistem rangka manusia. Okey. Baik. Dan kelima-lima ni dia ada fungsi dia. Dan tengkorak ada fungsi dia, tulang rusuk ada fungsi dia, tulang belakang fungsi dia, tulang tangan fungsi dia, dan tulang kaki ada fungsi dia. Okey, baik. Dalam kes ni, cikgu kamu kena tahu kelima-lima tulang ni dulu. Untuk standard pembelajaran 2.1 kamu dapat menyatakan jenis-jenis tulang yang terdapat dalam sistem rangka manusia. Jadi ada 5. Kamu kena ingat ada berapa? Ada 5 yang cikgu dah bubuh nombor dia tu, itu dia. Dan kita akan tengok fungsi dia. Kita akan tengok fungsi dia satu demi satu. Baik. Baik, yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak ni dia berada di atas. Dan kamu kena tahu dalam tengkorak kamu ni ada apa? Ada otak. Ada otak. Ni semua ni ada otak ni, bukan yang apa? Manusia semua ada otak lah. Kalau kamu guna otak kamu dengan baik, kamu selalu praktis otak kamu dengan baik, otak dia akan berfungsi dengan cekap. Kalau kamu malas nak berfikir, malas nak guna otak kamu, jadi otak kamu dia tak jarang guna, so dia pun akan jadi lembab, jadi slow, tak pick up. Jadi kita selalu guna otak, selalu berfikir, insyaAllah dah jadi otak ni dia selalu guna, jadi dia pun akan dengan berfungsi dengan baik lah. Jadi otak ni dia lembut. Otak kita ni sangat lembut. Jadi tengkorak ni lah yang melindungi otak kita. Otak ni keras ni, kalau ambil tangan ketuk tuk bunyi keras tengkorak ni. Okey, jadi apa fungsi tengkorak? Kita baca sama-sama. Tengkorak, Allah silap. Tengkorak berfungsi untuk melindungi otak daripada kecederaan, melindungi otak kita daripada kecederaan. Cuba tengok gambar ni, kamu main bola tiba-tiba bola kena kepala kamu. Kalau tak ada tengkorak, dah lama dah otak kamu terpenyek, terpeleot. Tapi adanya tengkorak, dia lindung otak kamu, so selamat otak kamu. Okey, kita tengok tulang yang seterusnya. Seterusnya tulang belakang. Tulang
tulang belakang ni daripada atas kepala sampai ke pinggul kamu ni. Jadi ini adalah tulang belakang. Apa fungsi tulang belakang ni? Fungsi tulang belakang, alamak cikgu terlindung. Jadi kamu, cikgu terpaksa boleh tengok buku cikgu. Kamu pun boleh rujuk buku kamu. Tulang belakang ni dia berfungsi untuk menyokong tubuh. Dia berfungsi untuk menyokong tubuh kita. Dialah yang bagi kita boleh berdiri. Dialah yang bagi kita boleh bergerak ke kiri dan boleh gerak ke kanan, gerak ke depan dan juga bergerak ke belakang. Jadi tulang belakang ni sangat penting. Kalau kamu tak jaga baik-baik tulang belakang kamu, kamu boleh lumpuh. Lumpuh duduk tidur je. Jadi tolong jaga tulang belakang ni baik-baik. Selalu mengamalkan, ataupun contohnya kalau kamu nak jatuh ke apa ke, kamu kena berhati-hati. Takut tulang-tulang belakang ni dia rosak. Menyebabkan kamu sakit belakang. Okey, itu tulang belakang yang kedua. Yang ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk. Apa fungsi tulang rusuk? Kita baca sama-sama. Tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti peparuh, jantung, ada lagi hati dan juga perut. Dia macam sangkar ni. Dia macam sangkar. Dia lindung paru-paru, dia lindung jantung, dia lindung hati dan juga perut. Kalau tak ada tulang rusuk ni, menyebabkan kamu punya paru-paru, kamu punya jantung, kamu punya hati boleh rosak lah. Mudahnya kawan boleh pegang. Paru-paru kamu ni, paru-paru hang ni teruk ni, rosak dah ni. Siapa rosak? Pasal hang isap rokok. Tapi ada tulang rusuk ni, kamu tak boleh pegang paru-paru kamu, tak boleh pegang jantung. Dan selalunya tulang rusuk ni, siapa yang kurus dia boleh nampak. Boleh bilang lagi. Cerita pasal bilang ni, ni ada satu info. Kamu boleh, kalau tak pasti boleh tanya, tengok, ataupun tak pasti boleh bilang. Di mana tulang rusuk lelaki dan perempuan tidak sama. Tulang rusuk lelaki dan perempuan tidak sama. Maksud cikgu ni, tulang rusuk lelaki ni dia kurang sebelah. Tulang rusuk perempuan ataupun manusia perempuan ni dia sama. Kalau sebelah ni ada 10, sebelah sini pun ada 10. Tetapi kalau lelaki, kalau belah ni 10, dia sebelah ni dia 9. Yang ni cerita dia, kamu boleh tanya ustaz dia, kamu. Allah Ta'ala ni dia maha bijaksana. Dia memang buat macam tu. Sebab apa? Dulu Nabi kita, Nabi Allah Adam, Allah Ta'ala dia duduk seorang-seorang dalam syurga. Dia boring, tak ada siapa nak kawan dengan dia. Jadi Allah Ta'ala buat Siti Hawa tu, dia ambil tulang rusuk Nabi Allah Adam ni, dia ciptakan Siti Hawa. Jadi ciptalah Hawa. Sebab itulah tulang rusuk perempuan ni dia sama, tulang rusuk lelaki dia tidak sama. Okey, nanti bersemuka, nanti cikgu akan cerita lagi apa kepentingannya, apa sebabnya Allah Ta'ala buat macam tu. Ada sebab dia. Ada sebabnya. Nanti cikgu akan cerita lagi apa sebabnya. Ataupun boleh tanyalah ustaz-ustaz, boleh tanya mak kamu ke, tanya pak kamu ke, tanya tengok. Cek tengok. Siapa yang cek boleh masuk dalam bilik buat tengok. Tengok, kira tengok cukup tak. Kalau lelaki cukup, bayar jam crank. Sebab apa cikgu kata jam? Silat kamu perempuan tu. Perempuan memang cukup. Perempuan pun jaga. Kalau bila-bila satu kurang, tu dia bayar. Kamu pula jadi lelaki pula. Tapi secara
Sains dia secara ni memang lelaki tak cukup satu, perempuan cukup kiri dan kanan. Tapi dalam kita belajar ni kita kan nak kira cukup ke tak cukup. Kita nak tahu jenis dia ni, tulang apa yang berada di tengah-tengah ni, nama dia adalah tulang rusuk. Apa fungsi tulang rusuk? Ni dia di bawah ni nah. Fungsi dia melindungi organ dalaman seperti paru-paru dan juga jantung. Okey. Baik, kita tengok tulang yang seterusnya. Baik, kita tengok tulang tangan dan juga tulang kaki. Ni tulang yang keempat, ni tulang kaki, tulang yang kelima. Apa fungsi dia? Kita cuba tengok. Tulang tangan ataupun tulang kaki ni, yang pertama fungsi dia ialah menyokong tubuh. Alamak, siap pada mula situ. Nah, fungsi dia ialah menyokong. Alamak, silap lagi. Fungsi dia ialah menyokong tubuh, yang pertama. Dan fungsi yang keduanya membolehkan badan digerakkan. Jadi nak menyokong tubuh kita ni, menyokong tubuh ni maksudnya nak bagi berdiri dengan stabil. Kalau kamu ada tulang belakang saja, dia di tengah-tengah, tetapi kamu tak ada tulang tangan, kamu tak boleh berdiri lagi, tak stabil. Tapi disebabkan adanya tulang tangan, tulang kaki tu, dia boleh sokong. Dia boleh bagi jadi balance. Jadi balance, jadi kamu tak terbalik. Itu fungsi tulang tangan. Samalah kamu naik jambatan ke, kamu nak meniti atau titi ke, bolehkah kamu jalan straight? Takkan kamu akan pakai tangan kamu imbang badan kamu. Itulah yang dimaksud dengan menyokong tubuh. Kemudian tulang tangan ni juga membolehkan kamu gerak, membolehkan badan digerakkan. Maksud dia badan digerakkan ni kamu boleh berjalan kaki tu. Kalau tak ada tulang kaki, kamu tak akan bergerak. Duduk tang tu lah sampai bila-bila. Tapi adanya tulang kaki, kita boleh bergerak. Baik, kita baca sama-sama lagi. Apa fungsi tulang tangan dan tulang kaki? Sama lah juga bang tadi no. Kita tak apalah, kita baca sekali lagi. Tulang tangan dan tulang kaki berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Di sini ada 2 poin, sebagai sokongan dan juga pergerakan. Okey. Itu adalah berkenaan dengan tulang kaki dan juga tulang tangan. Okey. Kalau faham, cantik. Baik. Sekali lagi ada satu, nanti cikgu akan bagi satu nak memudahkan kamu mengingat. Sekali cikgu nyanyi lagu. Kamu boleh nyanyi sama-sama dengan cikgu. Cikgu dapat satu lagu best punya, lagu terkini. Lagu terkini tu dia cerita pasal jenis-jenis tulang dan juga dia cerita pasal fungsi-fungsi tulang. Okey, baik. Tak ada masalah. Kita tengok. Kita dengar lagu lah. Kita dengar dia lagu dulu sementara kamu nak release tension. Cikgu hari ni patutnya cuti tapi kamu kena belajar juga. Kamu dengar lagu ni. Okey, baik, sama-sama dengar. Nak nyanyi sekali pun boleh. Okey, baik. Kita dengarkan lagu. Best. Adanya tengkorak lindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung, tulang belakang memberi sokongan, kaki dan tangan juga bertulang. Adanya tengkorak lindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung, tulang belakang memberi sokongan, kaki dan tangan juga bertulang. Oh, sendi menyambung tulang, dapat gerak tentukan badan. Kini ku bermain, menari, melompat kiranya. Oh, sistem-sistem rangka bantu ku bergerak.
sistem-sistem rangka, sistem-sistem rangka lindungi organku. Sistem-sistem rangka, sistem-sistem rangka bantuku bergerak. Dan jika kau bertulang pastikan jaganya. Tulang diberi Tuhan setiap manusia. Adanya tengkorak lindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung, tulang belakang memberi sokongan, kaki dan tangan juga bertulang. Oh, sendi menyambung tulang, dapat gerak lentukan badan. Kini ku bermain, menari, melompat girangnya. Oh, sistem-sistem rangka, sistem-sistem rangka bantuku bergerak. Sistem-sistem rangka, sistem-sistem rangka lindungi organku. Sistem-sistem rangka, sistem-sistem rangka bantuku bergerak. Dan jika kau bertulang pastikan jaganya. Tulang diberi Tuhan setiap manusia. Sistem rangkaku. Oh, sistem-sistem rangka, sistem-sistem rangka bantuku bergerak. Sistem-sistem rangka, sistem-sistem rangka lindungi organku. Sistem-sistem rangka, sistem-sistem rangka bantuku bergerak. Dan jika kau bertulang pastikan jaganya. Dan jika kau bertulang pastikan jaganya sendi juga. Dalam sistem rangka pastikan jaganya. Sistem rangkaku. Oh, sistem-sistem rangka, sistem-sistem rangka bantuku bergerak. Okey, kita jumpa lagi. Cikgu rasa kamu dah puas menyanyi tadi kan? Kamu dah puas menyanyi berkenaan dengan sistem rangka manusia dan fungsinya. Baik, sekarang ni kita nak tengok pula sendi. Tadi tengok pasal tulang dan sekarang ni kita nak tengok pula sendi. Okey, baca dulu apa yang ada dalam buku kita ni. Sendi yang terdapat pada tubuh manusia mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Okey. Mengapakah perlunya sendi pada setiap cantuman dua tulang? Mari kita fahami situasi yang berikut. Okey, baik, kita tengok situasi di bawah ni. Ni nama budak ni, nama dia Ravi. Cuba lihat tangan Ravi yang sudah dibalut dengan kain anduh. Dapatkah Ravi membengkok tangannya? Cuba tengok ni. Ravi kata apa ni? Mengapa saya tidak dapat membengkokkan tangan saya ni? Dan tangan dia dah mungkin patah kot. Jadi tangan dia ni dibalut dengan kain anduh. Kain anduh ni kalau kamu kerja di hospital, kain anduh ni kita gunakan dia untuk membalut tangan kita lah. Tangan kalau patah ke kita akan balut, ataupun tangan kamu terkulai ke, kain yang kita sangkut di tengkuk ni. Kain anduh ni bentuk dia segitiga. Okay, nah. Jadi Ravi ni dia tak boleh bergerak. Nah, dia tidak boleh bergerak. Sebab apa? Okey, kita baca di bawah ni. Ravi tidak dapat membengkok tangannya yang dibalut dengan kain anduh kerana tulang-tulangnya terhalang daripada bergerak. Tangan Ravi yang tidak dapat dibengkokkan ialah contoh keadaan tulang-tulang manusia jika tiada sendi. Okey, jadi maksud dia sendi ni adalah tempat kita untuk kita cantum lah, tempat kita mencantum tulang-tulang kita tu, ataupun cantuman tu kita nak mudahkan pergerakan dia.
Sama dengan jari-jari cikgu ni. Jari-jari cikgu ni kan, kalau dia tak ada sendi ni, tangan cikgu duduk straight macam tu. Tetapi di tangan cikgu ni ada sendi. Jadi cikgu boleh bengkokkan tangan cikgu ni. Jadi di sini ini ialah sendi. Sama juga dengan di bahu cikgu ni. Di bahu cikgu ni cikgu boleh angkat tangan cikgu macam tu. Cikgu boleh buat macam tu. Cikgu boleh buat macam tu. Itu disebabkan adanya sendi. Jadi fungsi sendi ni untuk kita boleh katakan dia untuk nak memudahkan pergerakan badan kita. Okey, baik, kita tengok lagi. Kita tengok gambar lagi. Okey, perhatikan atlet, penari dan juga papan luncur di bawah. Bagaimanakah mereka dapat menggerakkan tubuh mereka dengan mudah untuk membuat pergerakan tersebut? Bagaimana? Jawapan dia ialah dengan menggunakan sendi lah. Ni sendi-sendi ni yang ada di sini ni, sendi yang berada di sini sendi. Ni di gelangan kaki ni sendi, tangan dia ni pun sendi. Jadi sendi, cuba nampak ni, maksud sendi ni, sendi membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Ini adalah fungsi sendi. Baik, kita tengok lagi. Sendi ni dah banyak dekat tubuh kita ni. Okey, sebelum tu tengok lagi. Ada lagi cikgu ni cakap, pergerakan tulang pada sendi membolehkan tubuh bergerak. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Sendi yang berada di leher, fungsi dia membolehkan kita bergerak lah. Bergerak paling ke kiri, paling ke kanan, mendongak ke atas, mendongak ke bawah, ataupun membuat pusingan ni. Sebabnya ada sendi di sini ni. Dia ada sendi. Sama juga kalau mak kamu kata, Aiman bangun, mampu menggunakan sendi giling kepala. Tak mau cik tak larat, mau mengantuk. Jadi kepala kamu boleh gerak ke kiri ke kanan tu disebabkan adanya sendi. Okey, baik. Lagi, adanya sendi juga membolehkan kamu bergerak. Sendi pada tulang bahu, pada tulang tangan, pada tulang belakang membolehkan pergerakan atas tubuh. Maksud dia sendi yang berada di tulang bahu ni membolehkan kamu angkat tangan, angkat dua-dua belah tangan. Ni kalau orang bersalah ni boleh kata angkat tangan tu dia, angkat tangan. Bukan kamu bersalah tu. Sebenarnya adanya sendi. Tengok pergerakan kamu ni, angkat sini, kat gini, tapi ni macam ni jaga-jaga ni. Yang indukan dengan buat kakak macam ni sangat ni. Kena ketiak, bau busuk ya. Kawan di sebelah bau pening ni ya. Bau ketiak kamu, bau apa haring, bau hancing, kena. Bau tengik. Selalunya ni rajin lah cuci tu. Ataupun ni juga jaga ni. Tengah-tengah duk angkat ni, kawan nampak tu dia bulu ketiak hang banyak sangat. Jagalah kebersihan. Okey. Sendi juga. Sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang. Nampak seorang budak ni, dia main apa ni? Cikgu rasa dia main softball ni. Sekolah kita dah tak ada dah softball. Zaman dulu kalau kamu tengok abang-abang kamu dia main softball. Ni cara baling dia ni. Tapi cara baling dia, dan balingan ni dibuat dengan baik disebabkan kita ada sendi. Ada sendi. Nampak ni, selain daripada ke belakang, ke hadapan, ke tepi dan juga membuat putaran. Ini contoh kita menggunakan sendi yang berada di bahu dan juga di tangan untuk melontar bola tu. Okey, lagi. Sendi pada tulang lutut. Sendi pada tulang lutut dan juga tulang pinggul membolehkan kamu dibengkokkan dan diluruskan. Okey, ni semuanya sendi ni. Sini ada sendi. Kamu nak sepak bola. Ni di lutut ni pun ada sendi. Di belakang ni pun ada sendi. Okey.
berdasarkan pergerakan tulang pada sendi yang ditunjukkan, nyatakan fungsi sendi. Oh, baru dia tanya, apakah fungsi sendi? Kita tengok tadi, kita dah tahu dah tadi kan. Fungsi sendi tadi kita tengok. Apa fungsi sendi? Ni cikgu abang tadi ni. Fungsi sendi membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Ini adalah fungsi sendi. Maksud dia adanya sendi ni kita boleh bergerak. Kita boleh kebolehlenturan tubuh. Maksudnya tubuh kamu boleh melentur, boleh ke belakang, ke depan. Itu sebabkan adanya sendi. Okey, kita tengok lagi. Okey, oh dah habis dah. Okey, baik, sebelum tu kita baca ni, tengok apa yang kata ni. Tekan dan kenal pasti tulang-tulang pada tangan kamu. Pada pendapat kamu, mengapakah terdapat banyak tulang pada jari dan juga tangan? Oh, dia maksud dia ni cikgu ni dia suruh kamu tekan tangan-tangan kamu ni. Tekan tangan kamu, kamu rasa tengok. Rasa tengok pasal apa banyak tulang. Dan pasal apa banyak tulang. Cuba kamu fikirkan dulu Ustaz. Pasal apa di tangan banyak tulang? Ya? Apa? Siapa boleh jawab? Ya, tanya pun kamu kan boleh jawab ni. Tak apa, cikgu tanya, cikgu jawab. Okey, yang paling mudahnya, pasal apa dia banyak tulang? Pasal selain pada banyak tulang, dia juga banyak sendi. Ya? Sebabnya, jawapannya ialah tangan yang Allah Ta'ala cipta supaya kita memudahkan kita memegang. Contoh cikgu pegang pensel ni. Disebabkan adanya banyak sendi, cikgu boleh pegang dengan baik. Cikgu boleh genggam pensel ni, kemudian cikgu boleh tulis. Sebab itulah ada banyak sendi. Sebab ada banyak tulang. Sebab dia nak memudahkan pergerakan lah. Nak memudahkan pergerakan supaya kita dapat menjalankan kehidupan dengan baik dan juga sempurna. Jadi sangat berguna ataupun sangat penting sistem rangka manusia ni. Dia memang sangat penting. Dan juga sendi pun penting. Tulang rangka dia berkait ataupun dia berkawan rapat dengan sendi. Kalau kamu hanya ada tulang rangka saja tetapi tak ada sendi, kamu tak boleh bergerak. Tetapi kalau kamu tak mungkin lah. Kalau sendi ada, tulang tak ada. Dia mesti kena ada tulang, kena ada sendi. Dia pun berkawan baik. Okey. Cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu cerita hari ni. Yang tengok, kalau kamu tengok balik apa yang cikgu cerita hari ni, ada dua saja cikgu sentuh. Yang pertama ialah sistem rangka manusia. Cikgu harap kamu dapat menyatakan jenis-jenis tulang yang terdapat dalam sistem rangka manusia. Dan juga cikgu nak kamu faham apa fungsi tulang-tulang tu. Contoh macam dengan tengkorak. Apa fungsi dia? Kalau tengok balik buku teks kamu, tengkorak berfungsi melindungi otak daripada tercedera. Okey, kemudian dah selesai dah fungsi-fungsi tulang. Cikgu masuk tajuk yang tajuk kecil yang seterusnya ni, fungsi sendi. Oh, ni kedudukan sendi. Oh, cikgu terlajak rupanya. Okey, ni kedudukan sendi. Okey, cikgu ulang balik. Sorry, cikgu ulang balik. Ni gambar ni. Apa maksud sendi? Oh, lupa nak bagi tahu ni. Sendi ialah tempat pertemuan dua ataupun lebih tulang. Maksud dia ada dua tulang ni. Nak cantum dua tulang ni di sini adalah sendi. Mari kita perhatikan kedudukan sendi yang terdapat dalam rangka manusia. Okey. Ini dia ni. Ni kedudukan sendi. Ada banyak kedudukan sendi dia. Kita tengok Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kedudukan sendi pada rangka manusia. Okey dah. Ni kedudukan sendi dia. Alright. Minta maaf terlajak slide ni. Patut cikgu duk cari slide ni mana ni. Rupanya ada di sini. Jadi kamu kena tengok
Apa maksud sendi? Ini maksud sendi tempat pertemuan dua ataupun lebih tulang. Itu maksud sendi. Kemudian di sini kedudukan sendi. Okey. Dan di sini fungsi sendi. Fungsi sendi ini adalah fungsi sendi. Fungsi dia ialah membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Okey. Cikgu harap kalau kamu tak faham, kamu boleh tengok video ni. Kemudian kamu juga boleh merujuki buku teks di muka surat 19 hingga muka surat 25. Jadi cikgu rasa sampai di sini saja pertemuan kita. Dan kalau kamu berkelapangan dalam pukul 11 nanti kamu pergi dekat pondok jaga, kamu ambil latihan. Mana latihan dia? Okey, dekat pondok jaga tu cikgu ada tinggal latihan dekat Pakcik Gak tu. Kamu ambil latihan ni. Latihan ni, tengok latihan yang ada tulang rangka ni. Mana ada kamera cikgu? Ni. Ni latihan ni. Tak silap cikgu ada 4 helai. Ada 4 helai latihan tu, dan cikgu nak kamu buat latihan tu di muka surat 15, 16, 17 dan juga 18. 18. Latihan kamu ambil di pondok jaga tu, kamu buat muka surat 15, 16, 17 dan juga 18. Buat latihan tu, nanti kita akan sama-sama bincang. Dan latihan tu tolong ataupun jangan tampal dalam buku, kamu masukkan ke dalam fail. Macam cikgu kata hari tu, latihan tu lah sebagai bukti kamu belajar dan juga bukti cikgu menilai kamu. Sama ada kamu faham tajuk yang kedua ni. Okey dah? Cikgu rasa cikgu berhenti dekat di sini saja. InsyaAllah cuti-cuti ni jangan buang masa sangat. Kamu boleh buat ulang kaji, jaga SOP ataupun jaga diri kamu. InsyaAllah kita akan selamat. Alright, itu saja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PDPR yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.